Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Iswak Ikmal bin Muhammad Fauzi. Kami ditugaskan untuk membuat perbincangan mengenai konsep etika dan peradaban. Setelah kami berbincang, kami telah membuat keputusan untuk memilih tajuk etika dan peradaban timur. Kenapa kami memilih tajuk ini? Ini kerana kami ingin melihat dengan lebih dalam tentang sumbangan peradaban timur dan pengetahuan am masyarakat terhadap negara kita. Kami telah membahagikan tugas secara sama rata dalam menyelesaikan tugasan ini. Setelah kami bertukus lumus menyiapkan tugasan ini, kami dapati bahawa terdapat banyak sumbangan terhadap negara kita. Demikian adalah maklumat ahli kumpulan disertakan QR code. Okay, pengenalan. Definisi peradaban. Peradaban adalah keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan sesuatu bangsa. Peradaban timur berlaku selepas peradaban alam sejagat dan sebelum peradaban barat. Negara-negara peradaban timur antaranya ialah China, Timur Tengah, Jepun, Korea dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Omar dan nombor metrik saya 2210929179. Untuk objektif kajian peradaban dan etika peradaban timur, yang pertama ialah menerangkan etika dan peradaban timur. Seperti yang diterangkan oleh saudara Izwa tadi, iaitu peradaban perkembangan, iaitu masuk peradaban ialah perkembangan terhadap kehidupan sesuatu bangsa. Yang kedua ialah memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan adil dan amalannya. Contohnya kita sendiri tahu bahawa negara Jepun mempunyai masyarakat yang hormat menghormati dan saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Yang ketiga pula, ia menerangkan bahawa peradaban timur memberi banyak sumbangan kepada generasi akan datang. Seperti yang kita tahu, bagi peradaban timur, ia menyumbang banyak dari segi pendidikan dan kesenian. Yang keempat pula, ia menerangkan tentang perbezaan di antara sistem pemerintahan peradaban timur. Contohnya, negara China dan Malaysia mempunyai sistem pemerintahan yang sama, iaitu ketua agama bagi kedua-dua negara adalah sama pangkatnya. Okey, yang terakhir pula ialah mendalami apakah itu peradaban Malaysia dan bagaimana peradaban Malaysia mempengaruhi nilai etika masyarakat zaman sekarang sehingga mempengaruhi ekonomi negara. Contohnya negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang menjaga percakapan dengan orang yang lebih tua. Ini dapat menunjukkan kepada negara luar bahawa negara Malaysia mempunyai masyarakat yang beradab dan dapat menarikkan perhatian orang luar negara untuk datang ke Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Tun Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Saidi. Ingin menerangkan masalah permasalahan peradaban di Malaysia. Pertama, peradaban Malaysia pada zaman kini diabaikan oleh masyarakat kerana generasi muda kini banyak melakukan pergaulan bebas. Ibu bapa tidak mengambil berat tentang anak-anak mereka dan mengakibatkan mereka keruntuhan akhlak. Yang ketiga, orang ramai tidak mengambil pengetahuan bahawa peradaban timur memberi banyak sumbangan kepada generasi sekarang. Dan yang terakhir, negara Malaysia tidak dapat berkembang maju kerana terdapat rakyat Malaysia yang tidak mengikut peraturan yang diberikan. Terima kasih diucapkan kepada rakan sepasukan saya. Seterusnya saya Muhammad Amir Fahmi bin Rafai, metrik nombor 2210910077. Seterusnya saya akan membentangkan poin seterusnya iaitu faktor peradaban timur. Dalam faktor peradaban timur ini terdapat dua elemen iaitu penyebab peradaban dan juga pengaruh peradaban. Penyebab peradaban ini berlaku apabila tamadun yang berbeza dari segi sudut yang berbeza. Pertembungan antara dua tamadun berbeza. Seperti contoh, peradaban tanah Melayu banyak dipengaruhi oleh tamadun dari India, China dan juga Timur Tengah. Justru itu, dalam masa yang sama, kegiatan ekonomi hasil dari perdagangan adalah sebab di mana boleh berlakunya peradaban di antara dua tamadun yang berbeza. Sesungguhnya dari segi pengaruh peradaban timur dapat memberi kesan dari sudut seperti yang kita dapat lihat agama dan kepercayaan, seni bina makanan dan pemakaian dan juga cara hidup. Hal ini demikian terdapat banyak kesan yang berubah yang berlaku daripada kesan-kesan dan sumbangan dibawa oleh tiga kuasa besar ini. Hal ini jelas akan mengubah corak budaya dan peradaban sebuah tamadun tersebut. Daripada segi agama dan kepercayaan, India membawa masuk pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pada mulanya masyarakat dan pemerintah memegang dan percayai agama Buddha. Setelah Timur Tengah masuk, mereka membawa dan mengembangkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Dari segi makanan dan pemakaian, dari segi makanan kita dapat lihat pada zaman sekarang terdapat berbagai jenis makanan beraneka. Sebagai contoh, dari segi sudut latar belakang yang berbeza. Dari sudut makanan pula, pada Timur Tengah telah membawa masuk cara makanan yang lebih sopan dan beradab jika dibandingkan dengan makanan sebelumnya. Dari segi seni bina, dalam aspek seni bina dapat terlihat India ialah antara yang hebatlah kerana mempunyai membina binaan yang sangat gah dan lengkap seperti contoh dapat dilihat melalui binaan Great Baths. Cara hidup, ajaran Islam yang dibawa oleh Timur Tengah mengajak manusia supaya hidup secara aman dan harmoni serta mewujudkan perpaduan. Masyarakat dibentuk dengan sifat dan rasa tanggungjawab serta saling bantu-membantu antara satu sama lain. Saya Akhtar Ubaidah bin Maisa.
akan membentangkan tajuk berkaitan pertemuan peradaban timur. Pertama sekali ialah perdagangan. Hubungan antara China dan alam Melayu sudah lama wujud, iaitu sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Pada era pemerintahan zaman dinasti Tang pula telah mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar melalui pembukaan 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Satu daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu seperti Semenanjung Tanah Melayu. Interaksi antara tamadun India dan tamadun Timur pula bermula kira-kira 1000 tahun yang lalu. Interaksi tersebut melibatkan laluan sutera yang melintasi Asia Tengah dan jalan laut melalui Islam Melaka. Seterusnya, kegiatan ekonomi. Kedatangan pedagang-pedagang dari China ke Tanah Melayu telah membuka peluang yang lebih luas kepada semenanjung Tanah Melayu untuk menjadi salah sebuah pusat kegiatan ekonomi yang penting dan utama pada ketika itu. Antara barangan yang didagangkan ketika itu ialah seramik dan tembikar Cina. Barangan perdagangan ini adalah antara barang yang bernilai tinggi ketika itu dan menjadi keperluan bagi manusia. Seterusnya, bukti bahawa sebenarnya Tanah Melayu telah menjalinkan hubungan dua hala dengan negara China sejak awal Masih lagi adalah dengan penemuan pelbagai jenis seramik dan mata wang di kawasan berluas. Perkembangan pesat pada sektor ekonomi di Tamadun India telah merangsang kewujudan pusatan perdagangan dan perusahaan yang dikenal sebagai stretching. Pedagang India telah memperoleh hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah dan besi dari Melayu serta tekstil, tembikar, barang kaca, minyak wangi dari Tamadun Cina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal bin Abdul Aziz. Nombor kad metrik saya 22109-1027. Hari ini saya akan menerangkan tentang sistem pemerintahan peradaban, yang lebih spesifiknya dalam zaman pemerintahan Cina kuno. Kerajaan Cina kuno menggunakan sistem pemerintahan beraja yang mana Kerajaan Cina kuno menggunakan sistem pemerintahan beraja yang mana raja mereka dikenali sebagai Maharaja. Maharaja juga merupakan mandat daripada Tuhan yang tidak boleh diingkari oleh sesiapa pun. Maharaja berperanan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Terdapat banyak persamaan antara Maharaja dan juga Yang di-Pertuan Agong di Malaysia pada hari ini. Sebagai contoh, Maharaja dan juga Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua tertinggi kerajaan di negara mereka. Maharaja dan Yang di-Pertuan Agong juga merupakan ketua angkatan tentera. Mereka berdua juga merupakan ketua agama Baginda berdua juga merupakan ketua agama bagi agama mereka yang tertentu. Baginda berdua juga merupakan ketua agama di negara mereka. Sebagai contoh, Maharaja merupakan ketua agama Buddha di kerajaan Cina kuno, manakala Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di Malaysia. Maharaja dan juga Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa bagi Maharaja dan Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa bagi melantik menteri dan juga pembesar di negara mereka. Baginda berdua juga merupakan ketua dalam bidang perundangan dan juga kehakiman. Baginda berdua berkuasa menjatuhkan, mengampukan dan menangguhkan hukuman dalam setiap perbicaraan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imran Hakim PUC, nombor metrik 22109190. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan peradaban timur. Sumbangan peradaban timur yang pertama adalah pengembangan agama Islam. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam di Melaka. Sumbangan peradaban timur yang kedua adalah pegangan agama dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Sebahagian masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama Hindu-Buddha dan mempercayai tahyul dan khurafat, iaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan penyembahan nenek moyang atau hyang. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama.
Sumbangan yang ketiga adalah dari segi pendidikan. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada Istana Raja-Raja Melayu, maka istana telah menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu. Institusi-institusi pendidikan sama ada rasmi atau tidak rasmi seperti pendidikan di peringkat madrasah, pondok atau pesantren, masjid dan surau telah wujud. Munculnya golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam. Sumbangan seterusnya adalah sistem pemerintahan. Sistem dan konsep raja dalam agama Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep sultan di dalam Islam. Sultan bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Sultan juga bertanggungjawab memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam dalam pentadbirannya. Dan sumbangan yang terakhir adalah dari segi kesenian, meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Aspek arkitektur atau seni bina dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasah. Salah satu kesenian Islam yang terpenting muncul selepas kedatangan Islam ialah kaligrafi atau khat Islam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nabihan bin Azlin Suhaili. Nombor matrik saya 22109197. Jadi pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian dan juga analisis. Tujuan utama kami melakukan kajian ini adalah untuk menguji pengetahuan masyarakat tentang tamadun dan juga peradaban. Di samping itu, kami berhasrat untuk menanamkan sifat ataupun semangat nasionalisme di dalam hati setiap rakyat Malaysia. Jadi seperti yang anda lihat, di sini kami menggunakan pautan Google Form untuk mendapatkan maklum balas. Alhamdulillah, sejumlah 27 orang telah menjawab dan rata-ratanya memberikan respons yang sangat positif terhadap soalan-soalan yang telah diberikan. Kami bertanyakan 4 soalan di mana 2 soalan berbentuk subjektif dan 2 soalan lagi berbentuk objektif. Di mana 2 soalan subjektif itu kami ingin dapatkan pandangan mereka tentang peradaban dan juga sumbangan peradaban di Malaysia. Untuk 2 soalan objektif, soalan pertama di mana kami bertanyakan tentang lokasi interaksi peradaban dan etnik di Tanah Melayu dan Alhamdulillah 85.2% berjaya menjawab soalan dengan betul di mana jawapannya adalah di Selat Melaka. Untuk soalan kedua, kami bertanyakan tentang faktor pengaruh Timur Tengah di Tanah Melayu di mana 66.7% menjawab dengan betul, iaitu faktor utama pengaruh Timur Tengah di Tanah Melayu adalah melalui agama Islam. Jadi di sini kami sertakan link untuk anda sendiri lihat hasil dapatan kajian kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rafi bin Muhammad Arifsyah. Nombor matrik saya adalah 22109122. Bagi kesimpulan, yang pertama adalah peradaban timur banyak memberi pengaruh kepada pembentukan negara bangsa Malaysia pada hari ini, terutama dalam aspek keagamaan, sosiologi dan demografi etnik dalam negara kita pada hari ini. Seperti contoh masyarakat majmuk di negara kita, iaitu masyarakat Melayu, Cina dan India dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat di negara kita adalah lebih mudah mengadaptasi dan mengamalkan budaya-budaya timur kerana bersesuaian dengan adat resam dan budaya tempatan di negara ini. Seperti contoh, kita lihat ialah adat resam bagi masyarakat Melayu mempunyai sedikit persamaan dan ada yang mengambil sedikit daripada adat resam daripada budaya-budaya timur yang lain. Seperti contoh, persandingan adalah hasil daripada adat dan budaya daripada masyarakat Hindu. Yang ketiga, keharmonian masyarakat pada hari ini adalah hasil sumbangan etika dan budaya peradaban timur itu sendiri yang berasimilasi dalam masyarakat kita. Hal ini disebabkan masyarakat majmuk di negara kita ini adalah hasil pertemuan antara peradaban-peradaban timur di benua Asia. Seperti contoh masyarakat Melayu, Cina dan India di dalam negara kita ini. Hal ini menyebabkan mereka semua mengamalkan budaya timur yang lebih dikenali di selatan dunia sebagai budaya yang lebih sopan dan bertata susila tinggi berbanding budaya barat. Dan akhir sekali, etika dan budaya peradaban timur adalah batu asas kepada pembentukan negara ini dan kita sebagai rakyat Malaysia harus mengamalkan dan mempertahankan budaya ini supaya mengekalkan keharmonian dan identiti masyarakat dan negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.